Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas dalam Berita Pagi Sarawak, edisi Selasa 4 Julai. Ahli-ahli Majlis Pembandaran di Sarawak diminta kuasai ilmu digital. Di Malam Premier, Datuk Seri Dr. Sim Koo Hian berkata, dengan perubahan teknologi semasa, mendesak pihak berkuasa tempatan PBT mengadaptasi kaedah kerja yang lebih efisien dan canggih. Malah kini dengan kemajuan teknologi digital melalui aplikasi telefon pintar, segala yang berlaku di kawasan boleh disaksikan secara langsung melalui telefon bimbit. Dengan mengaplikasikan penggunaan teknologi digital akan dapat memastikan PBT lebih relevan dan selari dengan agenda kerajaan negeri dalam pembangunan yang lebih mampan. Datuk Seri Dr. Sim berkata demikian pada majlis penutupan seminar ahli-ahli Majlis Pihak Berkuasa Tempatan di Kuching. Teks ucapannya dibacakan oleh Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Dr. Penguang Manggil. Seramai 780 ahli-ahli majlis dari seluruh negeri turut serta dalam seminar sehari itu. Kementerian Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti bakal melaksanakan Child Friendly City (CFC) atau Bandar Mesra Kanak-kanak. Ia akan dilaksanakan melalui dua pihak berkuasa tempatan iaitu Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU dan Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS. Menterinya Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata CFC yang pertama di Malaysia adalah di Petaling Jaya, Selangor. Ia telah memberi kemudahan dan keselesaan melalui penyediaan fasiliti yang mesra kanak-kanak dengan persekitaran serta infrastruktur yang selamat. Pelaksanaan CFC penting bukan sahaja di kawasan bandar, sebaliknya perlu diperluas keluar bandar selari harapan Sarawak sebagai negeri maju dalam semua aspek. Melalui usaha tersebut, kanak-kanak mempunyai akses yang sama kepada semua perkhidmatan seperti orang dewasa. Datuk Seri Fatimah menyatakan perkara itu di Kuching. CFC merupakan inisiatif daripada Tabung Kanak-kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNICEF yang dilancar pada 1996. Inisiatif itu bagi menyokong pihak berkuasa tempatan dalam melindungi hak kanak-kanak. Miri dicadang sebagai pusat pembangunan sukan bowling kedua untuk negeri ini. Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Shin berkata, ia perlu bagi menambah kemudahan latihan bagi sukan itu. Ketika ini, kemudahan sukan bowling hanya terdapat di Kuching. Justru Datuk Seri Lee memberitahu beliau akan berjumpa dengan Timbalan Menteri Belia dan Sukan untuk membincangkan cadangan tersebut. Dengan ada kemudahan itu nanti, pemain bowling di bahagian utara Sarawak tidak perlu ke Kuching untuk latihan. Beliau berharap usaha tersebut akan dapat melahir lebih ramai pemain bowling berbakat. Datuk Seri Lee berkata demikian pada majlis penyampaian hadiah kejohanan bowling terbuka Miri 2023 dan kejohanan bowling belia Miri 2023 di Miri. Kejohanan 3 hari itu disertai 226 pemain dari Brunei, Kota Kinabalu, Sabah, Kuching, Sibu dan Miri. Jabatan Penyiaran Malaysia RTM Sarawak menerima kunjungan daripada seramai 25 ahli persatuan veteran RTM PVRTM Malaysia yang membuat lawatan rasmi 4 hari ke Kuching. Dalam ucapannya, pengurusi PVRTM Cawangan Sarawak Farida Sulong yang mewakili Presiden PVRTM memberitahu persatuan itu kini semakin aktif melaksanakan pelbagai aktiviti khususnya dalam aspek menjaga kebajikan golongan ahli-ahlinya. Justru beliau berharap agar lebih ramai kaki tangan RTM yang bakal bersara menjadi ahli supaya lebih banyak aktiviti menarik dapat diusahakan pada masa akan datang. Dalam pada itu, Timbalan Pengarah Penyiaran Negeri Sarawak Nur Jihan Yahya dalam ucapannya berharap agar kerjasama erat antara PVRTM dan RTM Sarawak terus kukuh, terutamanya dalam mengadakan sesi perkongsian ilmu serta pengalaman daripada golongan veteran yang begitu berharga kepada warga RTM yang masih bertugas. Pada Sabtu lalu, rombongan PVRTM telah mengadakan program Juh Berampih Korban di Kampung Kolong 2, Matang yang merupakan salah satu pengisian atau cara lawatan rasmi PVRTM ke Sarawak. Rombongan tersebut juga sempat melawat konti siaran radio di RTM Kuching yang sedang dalam proses penambahbaikan. Turut hadir pada majlis tersebut Ketua Penolong Pengarah Seksyen Radio, Meryl Cungat. Seorang guru wanita di daerah Sibu kerugian lebih RM110,000 gara-gara terpedaya dengan kes penipuan penyamaran melalui panggilan telefon Jun lepas.
Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato' Muhammad Azman Ahmad Sapri memaklumkan kes bermula apabila mangsa menerima panggilan telefon dari seorang lelaki yang dikenali sebagai John Jonathan dari pos Selaju Kuala Lumpur pada awal bulan Jun. Suspek memaklumkan terdapat barang milik mangsa yang belum ditutut untuk dihantar ke Miri. Mangsa diberitahu barang tersebut mengandungi kad pengenalan dan kad kredit Maybank mangsa. Dato' Muhammad Azman memberitahu mangsa menafikan penghantaran barang yang dimaklumkan. Suspek meminta mangsa membuat aduan polis dan talian telah disambungkan kepada seorang lelaki berpangkat sarjan dari Ibu Pejabat Polis Kontijen Perlis dan Inspektor Syafiq. Kononnya bagi membuat semakan dengan pihak Bukit Aman dan mangsa didakwa terlibat dalam kes pengubahan wang haram. Disebabkan panik dan takut, mangsa menuruti arahan untuk tidak menceritakan perkara tersebut kepada sesiapa dan telah diarahkan untuk membuat pinjaman wang di bank pada pertengahan bulan Jun. Mangsa telah membuat pinjaman sebanyak RM125,000 dan seterusnya diminta untuk memuat turun aplikasi Bank Negara Malaysia di pautan yang telah diberikan. Dalam aplikasi tersebut, mangsa mengisi maklumat peribadi beserta maklumat perbankan, ID dan kata laluan untuk semakan status kewangan sama ada terlibat dalam kegiatan jenayah. Selepas 4 hari, mangsa diminta untuk membuat pemindahan wang sebanyak RM3,000 kepada juru audit bernama Muhammad Izzat Daniel untuk urusan keselamatan akaun. Mangsa juga membuat penyemakan wang dalam akaun dan mendapati berkurangan sebanyak RM112,000 dan terdapat 5 transaksi ke akaun yang tidak dikenali. Dato' Muhammad Azman berkata mangsa menyedari telah ditipu selepas cuba untuk menghubungi Inspektor Syafiq namun gagal dan talian telah disekat. Festival Makanan dan Seni Betong BEFA Fest dicadangkan untuk dimasukkan ke dalam kalender tahunan negeri ini. Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Snowden Lawan berkata, program ini adalah satu cara untuk mempromosikan makanan dan barangan tempatan serta budaya tempatan di Betong. Selain itu, ia bertujuan menjadikan makanan salah satu kaedah mempromosikan Betong di kalangan penduduk luar. Beliau berkata demikian pada majlis penutupan Betong Food and Art Festival BEFA Fest 2023 di Pekarangan Tasik Medan, Betong baru-baru ini. Program julung kali diadakan itu mendapat sambutan yang sangat meriah daripada penduduk bukan sahaja Betong, malah Serikeh, Seriaman, Seratok, Sibu dan sebagainya. Sebanyak 103 gerai termasuk makanan dan kraf tangan dipamerkan sepanjang festival berlangsung. Terdahulu, Dato' Snowden menyatakan bahawa kementeriannya telah menghulurkan dana yang dinamakan Dana Mudah Cara untuk membantu terutamanya bagi golongan belia yang tinggal di luar bandar. Jelasnya, dana tersebut memberi fokus dan tumpuan sepenuhnya ke atas program, aktiviti dan pembangunan kapasiti yang menyumbang kepada pembangunan sektor warisan, kesenian dan kebudayaan Sarawak. Tambahnya lagi, golongan belia yang duduk di luar bandar mempunyai banyak idea dan kreativiti yang ingin diketengahkan. Cuma masalah mereka tidak ada dana dan platform. Melalui Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak boleh memberi dana bergantung kepada keperluan. Masih terdapat banyak titik kebakaran dikesan di lokasi kebakaran tapak pelupusan sampah Triniken Kampung Jalan Mambong Sarik di Padawan yang berlaku pada Jumaat lepas. Laporan Pusat Gerakan Operasi Bomba Sarawak menyatakan hasil pemantauan udara menggunakan 3 unit drone mengenal pasti beberapa titik kebakaran dengan suhu yang paling tinggi dikesan adalah 301 darjah Celsius. Sehubungan itu, operasi pemadaman yang memasuki hari keempat dijalankan dengan menempatkan satu pam Ziegler di lokasi baru bagi pemadaman iaitu sektor 5 dan 6. Sebuah water tanker prom mover dari Balai Bomba dan Penyelamat Tabuan Jaya, BBP, turut digunakan bagi membantu operasi itu. Selain itu, 4 buah mesin pengorek milik syarikat Trinikens turut digunakan untuk meleraikan timbunan sampah yang terbakar. Operasi hari keempat ini melibatkan 4 anggota dari BBP Siburan dan dibantu 3 anggota dengan sebuah water tanker dari BBP Tabuan Jaya. Operasi diketuai sendiri oleh Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Sarawak, Datuk Khairuddin Rahman. Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia Perkim Sarawak akan menganjurkan larian amal Perkim Sarawak pada 17 September 2023 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS.
Pengurusi Larian Amal merangkap Pengurusi Pengumpulan Dana Perkim Bahagian Sarawak Datin Azrina Muhammad Arif berkata tujuan penganjuran Larian Amal ini adalah untuk menampung aktiviti kebajikan, kemasyarakatan dan juga pendidikan. Orang ramai berserta keluarga yang berminat adalah dijemput mengambil bahagian dalam Larian Amal ini sambil menderma untuk tujuan kebajikan. Larian Amal ini terbahagi kepada dua kategori iaitu 5 km fun run yang santai dan 10 km competitive run. Beliau berkata demikian pada sidang media Larian Amal Perkim Sarawak 2023 di Kuching semalam. Dalam pada itu, hadiah wang tunai juga akan diberi kepada 10 orang pemenang pertama dalam kategori larian 10 km, sementara finisher medals akan diberi kepada mereka yang menghabiskan larian sejauh 5 km dan 10 km. Datin Azrina dalam pada itu berharap program larian ini dapat menarik seramai 2,000 orang pelari. Katanya beliau bersyukur di atas sokongan yang telah diberikan oleh orang ramai, syarikat korporat dan agensi kerajaan setakat ini. Bagi mereka yang berminat tetapi belum mendaftar, tarikh akhir untuk mendaftar ialah pada 31 Ogos 2023. Perkim Sarawak merupakan sebuah badan bukan kerajaan NGO yang telah ditubuhkan di Sarawak selama lebih 35 tahun. Hadir sama Naib Pengerusi 2 Perkim Bahagian Sarawak Datin Noraini Husin dan Ahli Jawatan Kuasa Tertinggi Perkim Sarawak. Polis berjaya mengesan 15 individu yang terlibat dalam penyalahgunaan dadah. Tangkapan dibuat hasil operasi pencegahan jenayah khas yang berasaskan pengguna jalan raya yang terlibat dalam pelbagai jenayah domestik. Menurut Ketua Polis Daerah Kuching, SPS Mun Bajah, mereka antara 31 individu yang ditahan pihaknya dalam pemeriksaan rambang di sekitar Kuching. Selain penyalahgunaan dadah, pihak juga berjaya memberkas seorang individu atas jenayah komersil, 4 kesalahan trafik manakala 11 lagi atas pelbagai kesalahan jenayah lampau. Dalam satu kenyataan media di Kuching malam tadi, dedahnya lagi sepanjang operasi itu, pihaknya telah memeriksa sejumlah 8,926 kenderaan di beberapa sekatan jalan di lokasi-lokasi strategik. Pihaknya turut mengeluarkan sejumlah 795 keping saman atas pelbagai kesalahan trafik. Paparan itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak edisi Selasa 4 Julai. Seterusnya ikuti Selamat Pagi Malaysia selepas ini bersama Ridwan dan Zaleh. Salam Malaysia Madani.